Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azlia Hanis binti Aminuddin, bermatrix number I191036111, dan hari ini saya dan 4 lagi orang kawan saya akan membentangkan tentang kaedah-kaedah fiqh, dan kami telah ambil kaedah ke-14 iaitu rukhsah tidak boleh dihubungkaitkan dengan maksiat, dan juga kaedah ke-15 iaitu rukhsah tidak boleh dihubungkaitkan dengan keraguan. Okey, jadi sekarang kita akan tengok kepada kaedah ke-14 iaitu al-ukhsa layanat biyal mu'assi. Okey, yang bermaksud rukhsah tidak boleh dihubungkaitkan dengan maksiat. Okey, jadi sekarang kita akan tengok kepada huraian kaedah. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan rukhsah itu? Rukhsah ni bermaksud keringanan, atau untuk kita mudah faham, rukhsah ni adalah satu kemudahan yang diberikan ataupun yang kita boleh buat dalam kita melakukan sesuatu perkara. Contohnya dalam kita melakukan ibadah. Okey, yang kedua, ianya tidak dapat dikaitkan dengan perkara yang mempunyai unsur maksiat. Jadi rukhsah ni tidak boleh kita kaitkan dengan apa-apa perkara yang berunsurkan maksiat. Apa contoh perkara maksiat tu? Jadi kita akan pergi kepada poin nombor 3, iaitu contoh perkara maksiat adalah berjudi, minum arak, dan yang terakhir, perkara yang keempat adalah rukhsah diberikan disebabkan sesuatu yang lain. Jadi kenapa rukhsah ni tak dapat dikaitkan dengan perkara maksiat? Sebabnya rukhsah ni diberikan disebabkan ada sesuatu yang lain. Contohnya, kenapa kita boleh melakukan jamak? Jamak tu dikira sebagai satu keringanan kan kepada kita. Jadi kenapa kita boleh buat jamak? Sebab kita bermusafir. Jadi musafir tu adalah salah satu sebab musafir itu adalah salah satu sebab yang membolehkan kita melakukan jamak. Okey, jadi kalau kita bermusafir dengan niat yang baik, jadi kita boleh melakukan jamak. Kita diberi rukhsah untuk melakukan jamak. Okey, jadi yang seterusnya kita akan tengok pula kepada rumusan kaedah. Dalam rumusan kaedah ni saya dah sediakan 3 situasi yang boleh membantu kita untuk lebih faham tentang yang mana yang kita boleh melakukan rukhsah, yang mana yang kita tak boleh melakukan rukhsah. Okey, dalam situasi 1 dia cakap seseorang yang keluar untuk bermusafir dengan tujuan maksiat, dia tidak diberikan rukhsah. Apa contoh dia? Macam kita keluar daripada Penang ke KL. Contoh, Ali keluar daripada Penang untuk pergi ke KL dengan apa? Dengan niatnya adalah untuk nak berjudi ataupun untuk nak minum arak. Jadi boleh ataupun tidak? Dia tak boleh. Jawapan dia adalah dia tidak diberikan rukhsah. Maksudnya dalam sepanjang perjalanan tu dia tak boleh melakukan jamak. Situasi kedua, jika ia keluar dengan tujuan bermusafir dengan sebab yang diharuskan, ia diberi rukhsah. Contoh, Abu keluar bermusafir daripada Penang ke KL dengan tujuan dia apa? Dengan tujuan dia untuk memperoleh ilmu ataupun untuk berjumpa ibu ayah dia ke, ataupun untuk menghadiri majlis agama ke. Jadi tujuan dia tu tujuan yang baik, tujuan yang diharuskan. Jadi dia dapat atau tak rukhsah tu dia dapat. Jadi sepanjang perjalanan tu dia boleh melakukan jamak. Situasi ketiga pula, dia keluar bermusafir atas dasar yang diharuskan. Contoh, dia keluar untuk pergi belajar, tapi tengah-tengah perjalanan tu ataupun semasa dia bermusafir tu dia melakukan maksiat. Contohnya apa? Contoh, dia minum arak. Tengah-tengah dia musafir tu dia minum arak. Jadi dia dah jadi orang yang melakukan, dia tu dikira sebagai orang yang melakukan maksiat ketika dalam musafir. Jadi
musafirnya tu berhak ataupun harus mengambil rukhsah. Dia masih boleh melakukan jamak. Okey. Faham tak? Jadi kalau kita mula-mula keluar tu, kita mula-mula bermusafir tu, kita memang dah niat, memang kita dah tahu dah. Kita memang nak pergi untuk melakukan perkara maksiat. Jadi kita tak boleh nak melakukan jamak sepanjang perjalanan tu. Tapi kalau niat kita baik, niat kita adalah untuk menimba ilmu ke, untuk menghadiri majlis agama ke, niat kita baik tapi dalam perjalanan tu kita melakukan maksiat. Tapi kita tak berniat pun awal tadi untuk melakukan maksiat tu. Cuma pertengahan perjalanan tu ataupun sepanjang perjalanan tu kita melakukan maksiat. Jadi kita masih lagi boleh ataupun musafir kita tu masih lagi berhak ataupun harus untuk mengambil rukhsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiza Syuhada binti Muhammad Asri dan matrik nombor saya I19103-610. Okey, saya sambung perbincangan untuk pembentangan kumpulan kami, iaitu berkenaan dengan kaitan kaedah. Ada dua kaitan kaedah. Yang pertama, rukhsah itu tidak boleh melampaui daripada skop-skopnya. First kali saya terangkan sedikit apa tu maksudnya rukhsah. Rukhsah ni adalah keringanan ataupun hadiah yang Allah bagi kepada hamba-Nya sebagai salah satu kemudahan yang dapat hamba-Nya gunakan dalam satu-satu situasi ataupun dalam satu-satu sebab yang kukuh dan tertentu sahaja. Tak boleh gunakan rukhsah ni sewenang-wenangnya. Dan contohnya orang yang boleh lakukan rukhsah ni macam orang yang bermusafir, orang sakit, kesukaran atau paksaan. Contohnya gunakan rukhsah dengan tukarkan cara berwuduk ni dari segi ambil wuduk dengan bertayamum, sebab tak boleh gunakan air kalau kena kulit sakit ataupun tak mampu untuk ke tempat untuk mengambil wuduk. Kaitan kaedah yang kedua pula adalah setiap ketaatan yang tidak dapat dicapai kepadanya kecuali dengan melakukan maksiat tidak harus melaksanakannya. Sebab dia punya destinasi utamanya adalah untuk melakukan maksiat, sama ada berzina ataupun berjudi, benda-benda yang menyebabkan kemungkaran Allah. Jadi ia tidak dapat dicapai kepadanya, dan setiap ketaatan yang dicapai ni tidak harus untuk orang tu laksanakan. Okey, seterusnya pengecualian daripada kaedah, iaitu seseorang yang bermusafir untuk tujuan maksiat, apakah dia boleh menyapu kuf sebagaimana seperti orang mukmin, iaitu sehari semalam. First kali menyapu kuf ni bermaksud kuf adalah kasut. Kasut yang dimaksudkan di sini bukan semua jenis kasut yang kita pakai hari-hari tu, tapi kasut yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang akan kita gunakan waktu kita bermusafir. Ataupun contohnya kasut kulit. Dan orang yang memakai kuf ni tidak perlu menanggalkan kufnya, memandai dengan menyapu air di atas kuf sebagai ganti kepada membasuh kaki. Keringanan ni terbuka untuk lelaki dan perempuan, tapi ada ciri-ciri dan ada sebab-sebab tertentu sebelum kita boleh untuk menyapu kuf ni. Jadi ada dua pendapat. Menurut pendapat yang pertama, harus berbuat demikian. Alasannya kerana perkara tersebut sememangnya diharuskan, sama ada musafir ataupun bermukim di sesuatu tempat. Alasan untuk pendapat yang kedua adalah tidak harus, kerana untuk membebankannya juga menakutkannya, sebagaimana ianya diharamkan memakan bangkai jika kelaparan dalam musafir maksiat tersebut. Sebab dia punya tujuan utama adalah untuk pergi ke tempat untuk membuat zina ataupun membuat perkara yang Allah larang, membuat perkara yang Allah laknat yang berunsurkan maksiat. Jadi tidak harus untuk dia menyapu kuf. Okey, seterusnya adalah pengecualian daripada kaedah. First kali, sekiranya orang itu murtad gila, ia diwajibkan untuk mengganti atau qada semua sembahyang ketika ia gila dan sembahyang hari-hari tidak gila.
Maksudnya kalau orang tu murtad, dia wajib untuk ganti solat yang pernah dia tinggalkan, sama ada, tak kira lah, sama ada ditinggalkan waktu dia dalam keadaan gila ataupun waktu dia dalam keadaan waras. Tapi dia tetap harus qada. Yang kedua, wanita murtad yang haid, ia tidak wajib menggantikan sembahyangnya ketika hari-hari haid. Sebabnya kerana gugurnya azimah. Azimah ni adalah hukum yang telah ditetapkan secara umum dari peringkat awal dan boleh dimansuhkan sekiranya seseorang itu dalam keadaan uzur. Maksudnya contohnya uzur kat sini haid. Sebabnya tetapi kalau orang tu gila, ia merupakan satu ruksah. Sedangkan orang murtad tidak berhak untuk mendapatkan ruksah. Orang murtad kat sini sebab dia dah melanggar peraturan, dah melanggar syariat Islam. Jadi dia tidak berhak langsung untuk mendapatkan kesenangan dan kemudahan yang Allah bagi dekat hamba yang lain, macam ruksah ni. Okey, sampai sini saja akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang kaitan kaedah. Kaedah kuliah tersebut dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah. Yang pertama, lafaz kaedah yang pertama adalah ar-ruqatu la yata'addan biha mawathi'aha. Maksudnya ruksah ini tidak boleh melampaui daripada skop-skopnya. Manakala kaedah yang kedua, kullu ta'atin la tatilu ilaiha illa bima'tiyatin la yajuzul iqdamu mu'alaiha, yang bermaksud setiap ketaatan yang tidak dapat dicapai kepadanya kecuali dengan melakukan maksiat tidak harus melaksanakannya. Okey, antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah tersebut adalah seseorang yang musafir untuk tujuan berjudi, kemudian ia kalah dan kesemua hartanya, harta, duit, semuanya telah pun habis. Ia dikira berdosa jika makan bangkai anjing, babi, makan semua benda yang haram untuk selamatkan diri dia daripada mati kebuluran. Okey, yang kedua, seandainya seseorang yang bermusafir atas dasar kebajikan, namun di pertengahan jalan dia melakukan maksiat, dia masih dikira musafir atas dasar kebajikan yang dilakukannya, kecuali jika dia mengubah niatnya bermusafir untuk membuat maksiat. Yang ketiga, isteri yang musafir atau keluar rumah sebab nusyuz atau derhaka terhadap suaminya, dia dikira sebagai musafir maksiat dan sepanjang tempoh musafirnya dia tidak berhak untuk mendapat rukhsah. Okey, yang keempat, orang yang bermusafir atas dasar maksiat tidak boleh mengambil rukhsah seperti qasar, jamak semayang, buka puasa, tinggalkan solat Jumaat dan juga menyapu kuf selama 3 hari. Okey, seterusnya, seseorang yang beristinja dengan menggunakan benda-benda yang dihormati seperti dihormati dan makanan, menurut pendapat yang kukuh tidak sah istinjanya. Okey, maksudnya di sini istinja kan kita membersihkan najis kita, dubur apa semua kan. Okey, so takkanlah nak gunakan benda-benda yang elok, yang bersih, yang suci. Tak, maksud saya takkan nak gunakan benda-benda yang macam contoh kat sini dihormati. Takkan nak guna Al-Quran, takkan nak guna makanan kan. Gunalah air mutlak, daun, tisu, batu. Okey, sebab tu istinjaknya tidak sah. Okey, last but not least, hamba yang melarikan diri daripada tuannya dikira sebagai musafir maksiat
yang mana dia tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Zulkifli. Nombor matrik saya I1910361. Saya akan membahaskan berkaitan dengan kaedah 15, iaitu al-yakin la yuzal bil al-syak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Maksud bagi keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan adalah sesuatu perkara yang sudah diyakini. Apabila timbul keraguan, selepas itu tidak akan menjejaskan keyakinan yang ada. Ia juga bermaksud keyakinan yang asal tidak boleh ditinggalkan hanya disebabkan keraguan atau syak. Ia berasaskan banyaknya nas yang menunjukkan apabila berlakunya syak, maka perlu kembali kepada keyakinan yang asal. Maksud bagi keyakinan pula adalah suatu perasaan dalam hati seseorang apabila dia memperoleh kepercayaan jitu terhadap sesuatu perkara disebabkan terdapatnya qarinah atau bukti-bukti yang kukuh. Maksud bagi syak pula ialah suatu keraguan dalam hati seseorang apabila ketiadaan bukti yang kukuh atau mempunyai bukti yang tidak meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Musfira binti Yunus. Nombor matrik I1910378. Saya akan menyambung slide yang seterusnya, iaitu keyakinan tidak dihilangkan dengan syak, iaitu keraguan. Keyakinan ini dalam bahasa bermaksud keyakinan itu ialah suatu ilmu yang tidak ada bersamanya keraguan. Dalam istilah pula, terhasilnya kepastian yang jazam sama ada sesuatu itu berlaku ataupun tidak berlaku. Bagi syak pula dalam bahasa bermaksud ragu-ragu. Bagi istilah pula, ragu-ragu terhadap sesuatu perbuatan sama ada berlaku atau tidak berlaku, iaitu tidak ada murajih, yang merupakan sesuatu yang memberatkan salah satu ke atas satu yang lain. Seterusnya, ulama berpendapat bahawa sekiranya seseorang itu telah memastikan akan sesuatu, kemudian dia berasa syak adakah perkara yang dipastikan itu telah hilang atau tidak, maka asasnya adalah masih kekal perkara yang dipastikan itu. Maka sesuatu itu kekal di atas apa yang telah dipastikannya. Untuk slide yang seterusnya, iaitu keyakinan tidak dihilangkan melainkan dengan sesuatu keyakinan juga. Untuk tajuk ini, sebagai contohnya, seseorang yang meyakini bahawa dirinya masih berada dalam keadaan taharah, kemudian dia timbul rasa ragu-ragu sama ada berlaku hadas atau tidak, maka kita katakan bahawa dia masih kekal dalam keadaan taharah, melainkan dia meyakini berlakunya hadas yang membatalkan taharah tersebut. Sebagai contoh, dia yakin bahawa dia telah kentut sama ada dia mendapati ada bunyi ataupun ada bau kentut tersebut. Dalam konteks ini, dia tidak boleh merasa sedikit syak, kerana keyakinan tidak akan dihilangkan melainkan dengan suatu keyakinan juga. Untuk slide yang seterusnya, iaitu kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang penting dalam fiqh. Bahkan Al-Qadi Husin Al-Syafi'i menyatakan bahawa fiqh terbina dari 4 kaedah utama, dan antaranya adalah kaedah keyakinan tidak dihilangkan dengan syak ini. Kaedah ini mempunyai sandaran dari nas-nas syarak daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya zan, iaitu sangkaan, tidak menandingi kebenaran walau sedikit pun. Surah Yunus ayat 36. Seterusnya, Imam Al-Tadari dalam tafsiran beliau ke atas ayat yang disebutkan, sesungguhnya syak ini tidak memberikan sedikit nilai pun ke atas keyakinan, dan syak sedikit pun tidak akan menggantikan kedudukan keyakinan, serta tidak memberikan sebarang manfaat kerana sesuatu itu berhajat kepada keyakinan. Seterusnya adalah berkaitan hukum furu. Terdapat 3 hukum furu kat dalam ini yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah harus menyapu khufnya ketika berwuduk. Maksud saya, seseorang itu diharuskan menyapu khufnya ketika berwuduk bila ia yakin yang kakinya benar-benar bersih atau masih bersih sebelum ia memakai kasut atau khuf tersebut. Namun kalau ragu-ragu sama ada kakinya tu bersih atau tidak, oleh itu boleh ada rukhsah. Malahan ia
wajib membasuh kedua kakinya. Kedua pula adalah berkaitan dengan ragu-ragu ketika ingin melakukan solat qasar. Seseorang ragu-ragu sama ada ia harus sembahyang qasar atau tidak, keadaan tersebut wajib sembahyang secara sempurna. Yang terakhir adalah syak bermusafir. Seseorang yang syak sama ada berniat musafir atau bermukim, ia tidak boleh mengambil rukhsah. Seterusnya adalah pembahasan kaedah. Terdapat 6 pembahasan kaedah yang saya akan jelaskan. Yang pertama, al-aslu al-taharat fikli syai'an, bermaksud kesucian asli dalam segalanya. Berdasarkan kaedah ini, hukum asal segala jenis air, tanah, pakaian dan bejana adalah suci sampai yakin hilangnya hukum asal tersebut dengan adanya najis pada benda-benda tersebut. Maka jika seseorang ragu apakah bejana atau pakaian atau tempat solat tersebut atau tempat solat ada najisnya atau tidak, jawapannya adalah kembali ke hukum asal, iaitu suci. Ia yakin pada asalnya pakaiannya itu suci, lalu timbul keraguan apakah pakaiannya terkena najis atau tidak, maka yang benar pakaiannya tetap suci. Pembahasan yang kedua pula adalah berkaitan dengan tidak bertanggungjawab dari kewajipan dan hak penciptaan sehingga bukti. Berdasarkan kaedah ini, pada asalnya seseorang itu bebas dari kewajipan syariat jika tidak ada dalil yang mewajibkannya. Contohnya, solat witir bukanlah kewajipan kerana tidak ada dalil yang mewajibkan. Maka pada asalnya kita tidak punya kewajipan melaksanakan solat witir. Yang kedua, seseorang juga terbebas dari menanggung hak-hak makhluk. Contohnya hutang. Maka siapa yang meminta hutang pada orang lain, maka dia harus diperkuat dengan saksi. Jika kita ada hutang dengan seseorang, kita kena ada saksi. Sama ada hutang tu betul atau tidak. Asal kaedah yang ketiga adalah ikatan itu adalah kelangsungan hak dan hak hamba-hambanya yang bekerja dengannya sehingga dia yakin tidak bersalah dan sakit. Maksud bagi dalil ini, kaedah ini adalah kebalikan kaedah sebelumnya, kerana kaedah sebelumnya mempertahankan hukum yang tidak ada sebelum ada dalil, sedangkan kaedah ini mempertahankan hukum yang telah ada, iaitu setelah ada dalil. Jika seseorang menanggung kewajipan terkait hak Allah semisal solat, kafarah atau sejenisnya, atau kewajipan terkait hak makhluk macam hutang, pembayaran barang yang dibeli atau sejenisnya, maka pada asalnya seseorang tersebut masih tetap menanggung kewajipan tersebut sampai ia yakin telah menunaikan kewajipan terkait hak Allah dan hak makhluknya. Pembahasan yang keempat maksudnya sama seperti pembahasan yang ketiga. Pada asalnya, seseorang itu tetap memiliki tanggungan menunaikan kewajipan dari hak-hak Allah dan hak-hak hambanya sampai dia yakin telah melepas tanggungannya dan menunaikannya. Sama istilah seperti berpuasa. Asalnya kita berpuasa, wajib puasa sampai matahari telah terbenam dengan menimbang hukum asal apabila matahari belum terbenam. Seseorang itu ragu adakah matahari sudah terbenam, maka keraguan itu tidak boleh menghilangkan keyakinan bahawa ia masih wajib berpuasa sampailah seseorang itu yakin bahawa matahari telah terbenam. Jika seseorang berpuasa dalam keadaan ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka ia masih boleh makan sahur. Kenapa? Sebab menimbang hukum asal iaitu hari masih malam dan matahari masih belum terbit. Dan pada asalnya seseorang tidak punya kewajipan puasa selama hari masih malam sampai dia yakin matahari sudah terbit. Tapi kalau ikut zaman moden sekarang ni, kita ada azan. So jika dah dengar azan subuh, maksudnya sahur dah habis. Kalau ikutkan Maaf, sebelum ni saya cakap ada 6 pembahasan kaedah. Sebenarnya ada 5 saja pembahasan kaedah. Okey, pembahasan kaedah yang terakhir iaitu
Seseorang tidak bertanggungjawab dari kewajipan dan hak pencipta sehingga terdapat bukti berdasarkan hak tersebut. Maksudnya, pada asalnya seseorang itu terbebas dari beban kewajipan dan dari hak-hak makhluk sampai ada dalil yang menunjukkan berubahnya hal tersebut. Jika seseorang setelah selesai solat timbul keraguan dalam dirinya sebelum solat dia sudah berwuduk atau belum, maka dia tak perlu mengulang solat tersebut. Dia yakin sudah solat, tapi timbul keraguan dia dah wuduk atau belum, maka keraguannya itu tidak teranggap kerana kaedah mengatakan keraguan tidaklah boleh dihilangkan dengan keyakinan, tidaklah boleh dihilangkan dengan keraguan. Setiap kali solat, kita akan terasa macam berapa rakaat dia solat tadi? 5 ke? 3 ke? Kurang ke? Lebih ke? Kita rasa macam tu. Maksudnya ibadah kita tu diganggu oleh syaitan. Kita rasa was-was, kita rasa ragu-ragu, semua tu adalah gara-gara syaitan. Okey, slide yang seterusnya iaitu aplikasi kaedah. Terdapat pelbagai isu terhadap aplikasi tersebut. Yang pertama ialah dalam isu wuduk, seseorang yang telah selesai mengambil wuduk kemudian dia berasa sangsi sama ada wuduknya telah terbatal atau tidak, maka hendaklah dia berpegang dengan keyakinan bahawa dia masih dalam keadaan taharah iaitu suci daripada hadas, melainkan dia mendapati bahawa dia telah terbatal daripada dalam keadaan taharah tersebut. Okey, untuk seterusnya dalam isu bilangan rakaat di dalam solat, jika seseorang berasa syak tentang bilangan rakaat solatnya, maka hendaklah dia menghilangkan syak dan mengambil pendapat yang paling yakin dan juga pasti. Untuk yang seterusnya, dalam kes kekeliruan tentang 2 atau 3 rakaat, maka seseorang itu hendaklah menghilangkan syaknya dengan mengambil 2 rakaat yang pasti. Lalu dia di penghujung solatnya dia perlu melakukan sujud sahwi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya apabila salah seorang daripada kamu berasa syak dalam solatnya, kemudian dia tidak tahu berapa rakaatkah yang telah dia lakukan, sama ada 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka hendaklah dia menghilangkan syak tersebut dan dia perlulah membina berdasarkan apa yang telah dia yakin. Sekian. Okey, untuk slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Dalam setiap perkara sama ada dalam urusan keduniaan ataupun akhirat, seorang itu hendaklah berpegang dengan hukum asal yang diyakini dan menghilangkan syak yang mengganggu fikirannya. Kaedah ini menjelaskan bahawa menjadi satu tuntutan kepada setiap individu untuk meninggalkan segala keraguan dan juga syak dalam kehidupan kepada keyakinan yang menenangkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tinggallah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan pembohongan itu adalah yang meragukan. Sekian, terima kasih.